Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan sambung bab 1 nombor nisbah matematik tingkatan 1. Okey, iaitu subtopik 1/3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, sebelum ni kita telah belajar berkenaan dengan integer positif dan integer negatif. Okey, hari ini kita akan lihat pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, nombor 1. Perwakilan pecahan pada garis nombor adalah sama seperti integer. So, sekiranya kita nak mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif, kita masih mewakilkannya di atas garis nombor dan perwakilannya adalah sama seperti yang kita wakilkan untuk integer. Okey? Okey, nombor 2. Pecahan positif. Okey, bila kita kata pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar. Sama seperti integer dulu ya. Integer positif adalah integer yang lebih besar daripada sifar. Okey? So, manakala pecahan negatif ialah pecahan yang kurang daripada sifar. Okey? Okey, kita lihat contoh 1. Okey, wakilkan pecahan. Okey, cikgu akan besarkan sikit. Okey, contoh 1. Okey, wakilkan pecahan negatif 2/3, 1/3 dan 1/2/3 pada satu garis nombor. Okey, kebiasaannya cikgu galakkan dan wajibkan pelajar-pelajar supaya setiap kali kamu melukis garis nombor, tolong gunakan pensel dan pembaris. Jangan sekali-sekala kamu melukis tanpa pembaris ya, kerana garis nombor ini, apa maksud garis nombor? Ada perkataan garis di depan, maksudnya dia mesti garisan yang lurus. So, kalau kamu tak menggunakan pembaris, maka garis nombor kamu tak akan lurus. Okey? So, mengapa cikgu kata gunakan pensel? Kerana sekiranya kamu buat sebarang kesilapan, kamu masih boleh menggunakan pemadam untuk padam. Sekiranya kamu menggunakan pen, nanti kamu gunakan, walaupun kamu menggunakan correction tape dan sebagainya, garis nombor kamu itu akan nampak comot. Okey? Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey. Lihat contoh 1 ini. Okey, wakilkan pecahan negatif 2/3, 1/3 dan 1/2/3 pada satu garis nombor. Okey, lazimnya sebelum kita dapat mewakilkan pecahan pada satu garis nombor, kita kena lihat dulu apakah penyebut pecahan ini. Adakah ianya sama? Okey, kalau kamu lihat di sini, ini adalah negatif 2/3, 1/3 dan 1/2/3. Semuanya adalah penyebut yang sama, iaitu 3. So, senang bagi kamu nak wakilkan terus pada garis nombor. Tapi sekiranya penyebutnya adalah berbeza-beza, kamu terpaksa samakan penyebut terlebih dahulu, barulah kamu wakilkan pada garis nombor. Okey, ini adalah garis nombor yang telah siap cikgu lukiskan. Okey, kita tahu sifar adalah di sini. Okey, cikgu harap kamu menggunakan buku latihan yang ada petak ya. So, wakilkan setiap satu petak ini satu unit. Okey, cikgu harap kamu faham apa maksud cikgu ya. Setiap kotak kan. So, setiap kotak itu wakilkan sebagai satu unit. Okey, di sini ada pecahan negatif, ada pecahan positif. So, kita akan menunjukkan di sebelah kiri pecahan negatif, di sebelah kanan pecahan positif. So, kita mula dengan yang paling kecil di sini. Yang positif ialah 1/3. So, kita mula dengan 1/3. Okey. Lepas 1/3 ialah 2/3. Lepas 2/3 ialah apa? 3/3 kan? Betul tak? Lepas 2/3 ialah 3/3. Okey, 3/3 ni sebenarnya ialah apa? 1. Betul tak? So, pasal itu cikgu letak terus 1. Okey? Lepas 1, masih kita letak 1/3. Balik 1 tu kita letak, lepas tu 1/3. Okey? So, 1/3. Okey, lepas 1 ialah 1/3. Okey, lepas tu 1/2/3.
3. Lepas tu dia jadi apa? 1 3/3. Betul tak? So 3/3 ini adalah sebenarnya adalah 1. So 1 tambah 1, so kita dapat 2. Okey, kita dapat 2. So pasal tu di sini 2. Okey, tapi dia suruh tandakan apa? 1/3 dengan 1/2/3. Betul tak? 1/3 dan 1/2/3. So kita dah tandakan. 1/3 tadi sebelah kosong kan. Okey. Okey, kita tandakan dengan X macam ni. Lepas tu 1/2/3 di sini. So kita tandakan. Okey, faham tak? Okey, sekarang lagi satu yang kita perlu tandakan lah. -2/3. So negatif adalah di sebelah kiri kita. Okey, di sebelah kiri kita. So kita tandakan. So dia kena sama seperti yang pecahan positif. Kalau di sini positif 1/3, di sebelah sana ialah -1/3, -2/3 dah. Kita nak tandakan -2/3 kan? So tandakan -2/3. Boleh faham tak? Okey, bagus. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua pula ialah wakilkan pecahan 1/6, 1/2, -1/3 dan -1/6. Okey, seperti yang cikgu cakap untuk contoh satu tadi, kita kena lihat penyebut dia. Ya, penyebut dia kena sama. Okey, kalau kamu lihat di sini, ini adalah 6, 2, 3, 6. So, kita tahu kita perlu menjadikan penyebut dia sama. Okey, kalau selalunya kita akan jadikan kepada penyebut yang lebih besar ya. Okey, kalau di sini kita lihat 6. Dalam sifir 2 pun ada 6, sifir 3 pun ada 6. So yang pertama ini, okey, cikgu akan tulis semula. Okey, 1/6 ni kekal. Okey. Okey, yang 1/2 ini tukar kepada penyebut 6, so kita akan darab 3, atas pun darab 3. So kita dapat 3/6. Lepas tu -1/3 pula darab 2, atas pun darab 2. So kita dapat -2/6. Lepas tu last kali -1/6, tak payah tukar. So semuanya dah mempunyai penyebut yang sama. So kita boleh wakilkan pada garis nombor seperti biasa. Okey, di tengah-tengah adalah sifar. So kita mula dengan nombor yang paling kecil, nombor positif yang paling kecil. Kerana ini semua dengan penyebut 6, so kita mula dengan 1/6. Okey, lepas 1/6 ialah 2/6. Okey, mengapa cikgu letak 1/3? Kerana apa cikgu letak 1/3 di sini? Okey, kita lihat di atas ya. Cikgu suruh wakilkan 1/6, 1/2, -1/3 dan -1/6 kan? Okey, so lepas 1/6 adalah 1/3 ataupun 2/6, tak kisah. So ini adalah 2/6 ya. Okey, lepas 2/6 ialah apa? 3/6 kan? Okey, mengapa cikgu letak 3/6 ini tadi? Nampak tak? Kita akan tukar 3/6 kan? So 3/6 ni sebenarnya adalah setengah. Okey, so masa kamu wakilkan atas garis nombor, kamu kena letak yang asal. Okey, yang asal. Okey, so yang ni cikgu akan yang ni cikgu tukar ya. Kita letak aja 2/6. So ini adalah sebenarnya 3/6, tapi kita letak yang asal. Letak asal. Okey. Okey, kita letak yang asal 1/2. Lepas 1/2 ialah, okey, 1/2 ini ialah 3/6. Lepas tu ialah 4/6. So 4/6. Okey, 4/6 ini sebenarnya ialah apa? 2/3. Okey, 4/6 ini sebenarnya 2/3. Okey, tadi dia ada tak suruh wakilkan 2/3? Tak. So yang dia suruh wakilkan tadi adalah 1/2 dengan 1/6. So 1/6 kita tandakan dengan 1/2 kita tandakan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya di sebelah sini, kalau yang
Kita mula dengan paling kecil kan. Ini di sebelah sini yang paling besar. Negatif 1/6. Lepas tu negatif 2/6 ni sebenarnya adalah apa? Negatif 2/6 kan tadi kita tukar kan. Negatif 2/6 ni sebenarnya kita tukar untuk negatif 1/3. So letak yang asal. Ini sebenarnya adalah negatif 2/6. So cikgu letak yang asal. Okey, letak yang asal ya. So di sini. Okey. So kita sudah wakilkan negatif 1/6 dengan negatif 1/3. Boleh faham tak? Boleh ya? Okey, bagus. Semasa kamu wakilkan atas garis nombor tu, letak nombor yang asal. Jangan letak nombor yang kamu telah tukar. Okey? Okey, kerana soalan kata wakilkan 1/6, 1/2, negatif 1/3, negatif 1/6. Dia tak kata wakilkan 1/6, lepas tu yang 1/2 tu 3/6 tak kan? So oleh sebab itulah kita kena masa mewakilkan pada garis nombor kita letak yang asal. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey, seterusnya contoh 3, bandingkan pasangan pecahan yang berikut. Okey, kita nak bandingkan di antara 7/9 dengan 5/7. Adakah 7/9 ini lebih besar daripada 5/7 ataupun lebih kurang daripada 5/7? Okey, pelajar tak boleh straight away kata 7/9 lebih besar ataupun 7/9 lebih kurang daripada 5/7. Tak boleh. Kerana apa? Penyebut dia tidak sama. Okey? So apa yang kamu perlu buat? Kamu kena samakan dulu penyebut dia. Okey? Samakan penyebut dia. Okey? So cikgu akan tunjukkan di sini ya. Okey, ini adalah di antara di antara 7/9 dengan 5/7. Betul tak? So, kita nak bandingkan, jadikan penyebut dia sama. So, darab 7 darab 7. Ini darab 9 darab 9. So, ini dapat 49/63. Okey, ini pula dapat 45/63. So, di antara 7/9 dengan 5/7 yang mana lebih besar? Kalau kamu nampak di sini. Ini lebih besar kan? So, masa kamu kata, kamu tak boleh gunakan yang apa? Yang kamu tukar. Kamu kena guna yang asal. Okey, kamu kena guna yang asal. So, kalau kamu guna yang asal. Okey, so kamu katakan, nampak tak? So, kamu kata, maka 7/9 lebih besar daripada 5/7. Kerana 7/9 ialah 49/63. 5/7 ialah 45/63. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita lihat yang B. B kata bandingkan di antara negatif 3/8 dan negatif 3/1/4. Ini pun penyebut tak sama kan? So kita kena samakan penyebut dia. Okey, macam mana kita nak samakan penyebut dia? Okey, satu adalah negatif 3/8. Satu lagi ialah negatif 3/1/4. Okey, so kita darab 2 di sini, darab 2. So ini ialah negatif 3/8. Ini negatif 2/8. Okey, so kalau bandingkan negatif 3/8 dengan negatif 3/1/4. So negatif 3/8 ni lebih besar ke lebih kurang? Ingat ya, ini adalah pecahan negatif. So, kalau pecahan negatif, kita katakan negatif 3/8 lebih kurang. Okey, lebih kurang daripada, okey, ambil yang asal dia. Lebih kurang daripada negatif 3/1/4 sebagai jawapan dia. Okey, boleh faham? Boleh tak? Boleh kan? So, kita kata maka negatif 3/8 lebih kecil atau lebih kurang daripada negatif 3/1/4. Okey?
Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang keempat. Susun pecahan-pecahan berikut dalam tertib menaik. Okey, tertib menaik maksudnya dari kecil ke besar. Betul tak? So, sekarang kamu kena lihat dulu semua pecahan yang diberi ini. Okey, ini semua adalah pecahan negatif. Tetapi penyebutnya tidak sama. So, kita tukar dulu penyebut dia. Okey, yang pertama ini negatif 1/3/10. Okey, kita tukar kepada pecahan tak bercampur ya. Okey, 10 darab negatif 1, negatif 10 tambah 3 dapat negatif 13/10. Okey, negatif 2/5 ni, okey, kita nak jadikan per 10 kan. So, bawah darab 2, atas pun darab 2. So, kita dapat negatif 4/10. Okey, negatif 1/2 pula kita darab 5. Atas pun darab 5. So, kita dapat negatif 5/10. Okey. Yang last kali itu, okey, kita ambil ini darab 2 darab 2. So, yang negatif 2, 4/5 sama dengan negatif 2, 8/10. Betul tak? Okey, ataupun lebih mudah kita darabkan ni dulu. Okey, cikgu rasa cikgu nak darabkan ni dulu. So, cikgu akan dapat negatif 14/5. 5 darab 2, 10 tambah 4. Ini, baru cikgu darab 2. Darab 2. So, cikgu dapat negatif 28/10. Okey, sekarang kita dah dapatkan semua kan? So, yang mana yang paling kecil di sini? Ya, negatif 28/10 adalah paling kecil, tapi kita kena tulis yang asal. Asal dia ialah negatif 24/5. Lepas tu, yang mana pula yang paling kecil? Negatif 13/10 kan? So, kita tulis yang asal. So, negatif 1/3/10. Okey, lepas tu yang mana? Negatif 5/10 kan? Tapi asal dia ialah negatif setengah. Lepas tu yang paling besar di sini ialah negatif 4/10. So, kita letak negatif 2/5. So, selalu kita letak yang asal. Okey, faham dah pelajar? Okey, bagus. Okey, seterusnya, okey, kita akan masuk ke gabungan operasi yang melibatkan pecahan. Okey, so kita masih menggunakan hukum Bockmas seperti mana yang kita buat untuk integer ya. Iaitu Bockmas ialah apa? Lakukan yang dalam kurungan dulu. Lepas tu darab atau bahagi. Yang mana kamu nampak dulu, lakukan dari kiri ke kanan. Lepas tu tambah atau tolak. Lakukan dari kiri ke kanan yang mana kamu nampak dulu. Okey, contoh 5. Hitung dan ungkapkan jawapan dalam sebutan yang terendah. Okey, negatif 1/6 tolak 2/3 darab dengan negatif 3/8. Okey, so kamu nampak di sini adalah operasi tolak dan darab. So yang mana kita buat dulu? Ya, kita buat yang darab dulu. So bila kita nak buat darab dulu, okay, cikgu dah tunjuk di sini. Okey, kita tukar dulu 1/6 ni kepada pecahan tak bercampur. So kita dapat 7/6. Okey, tolak dengan 2/3 darab dengan negatif 3/8. Okey, di sini cikgu tak buat apa-apa, cikgu cuma tukar 1/6 sahaja. Okey, lepas tu, okey, lepas langkah ini, okey, 7/6. Okey, kamu lakukan yang di dalam kurungan dulu. Okey, so kamu tahu negatif darab negatif dapat positif. Okey, 2/3 darab 3/8. Okey, kamu boleh tekan kalkulator terus. Okey, so kamu akan dapat di situ adalah 6/24. Okey, so sekarang kita tak boleh tambah terus. Kita kena jadikan penyebut sama. Ini 6, ini 24.
So 6 darab dengan 4, 24. So di sini cikgu darab 4. Di atas pun cikgu darab 4. So cikgu dapat 28. 4 darab 7 ialah 28. Tambah dengan 6 per dengan 24. So dapat 34 per 24. Permudahkan bahagi 2. 17 bagi 2, 12. So kita dapat 15 per 12. Boleh faham tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya B. Okey, B ialah negatif 9 per 11 darab dengan 22 per 45 tambah dengan negatif 7 per 12 bahagi dengan negatif 14 per 27. Okey, sekejap ya. So, macam mana kita nak buat di sini? Okey, seperti yang kamu boleh perhatikan. Okey, kita akan lakukan yang darab dulu baru bahagi. Okey, so kita darabkan ni, kita akan dapat terus. Okey, kamu boleh. Okey, cikgu berhenti sekejap ya.